Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين أما بعد. Alhamdulillah, yang dikasihi mulakan tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimah para jemaah yang dikasihi, dirahmati lagi disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh keberkatan ini, di bulan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Ya, ahlan wa sahlan Ramadan. Ini yang selalu kita dengar, ya. Saban tahun Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Ya, alhamdulillah. Pada tahun ini mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan Ramadan kita dengan sebaik mungkin insya-Allah. Jadi muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat memarahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh keberkatan ini, ya. Dan alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi bulan Ramadan, ambillah kesempatan. Tapi jangan jadi adat. Tapi kalau kita lihat masyarakat kita, bukan saya kata daripada dulu sampai sekarang ni, masih jadi adat. Kalau bulan Ramadan ni, Allahu Akbar, pintu masjid memang terbuka, betapa ramainya jemaah, ya. Tapi bila takbir Syawal sahaja, mulalah kena tunggu pula Ramadan tahun depan. Allahu Akbar. Jadi amal ibadat jangan kita lakukan secara adat. Tapi ikutlah sunnah dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjuangan kehidupan kita sebagai umat Islam. Kita menghayati dan mempraktikkan, melaksanakan ibadat yang diperintahkan oleh Allah SWT ikut sunnah dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di situlah ada kejayaan dunia dan akhirat. Hari ini kita masih hidup ini, kalau ditanya kenapa gitu, semua kita akan jawab tak ada masa, tak sempat dan sebagainya. Sebab itulah, ya, bila manusia mati je, ya, maka nanti setiap persoalan akan dijawab dengan amal ibadatnya, bukan dengan mulutnya. Ya, kalau di dunia ni dia akan beri 1001 jawapan. 1001 jawapan, ya. Tak sempat lah, tak ada masa lah sebagainya. Kalau dunia kita boleh bagi masa, ya, untuk agama kalau kita tak beri masa, maka kita tak akan dapat. Ya, untuk dunia bila kita bagi masa, kita akan dapat dunia. Dan untuk agama juga insya-Allah, kalau kita bersungguh-sungguh bagi masa, insya-Allah kita akan dapat. Ya, kalau kita lihatlah, ya, kita kata ustaz-ustaz kita yang lain, ya, yang belajar, mereka bagi masa, sebab tu mereka Allah Taala bagi ilmu sebagainya. Allahu Akbar. Dan tafsir yang muslimin muslimat dengan bahasa ini kita bersanad
Daripada saya terus sampai guru kita ni sampailah kepada Rasulullah SAW. Bukan senang nak jumpa. Lebih-lebih saya kata di Malaysia. Walaupun ada yang boleh mengajar tetapi tidak bersanad. Mana guru kita tu terputus. Guru terputus. Apatah lagi kalau lepasan daripada universiti biasa. Baik, insyaAllah itu sebagai mukadimah kita di awal Ramadan ni. Kita ni alhamdulillah baru mula ni. Azan subuh tadi mula kita hari pertama pada tahun 1422 ni. Kalau Arab Saudi dah hari kedua dah. Mereka hari kedua, kita hari pertama. Tak apalah itu masalah perselisihan mataliq. Mataliq ni tempat terbitnya bulan. Sebab nak lihat bulan tu dia berbeza antara satu tempat dengan tempat lain di sudut kedudukan dia tadi. Jadi insya-Allah kita lihat surah Ali Imran ya. Insya-Allah meneruskan surah Ali Imran. Ayat 100 ayat 127. Ayat 127. Baik, sebagai renungan kita daripada slot yang lepas kalau kita lihat, maka Allah Ta'ala ceritakan kepada kita bahayanya ancaman orang munafik terhadap umat Islam. Jadi Allah Ta'ala ceritakan itu bentuk sejarah yang pernah berlaku. Maka didatangkan sini rentetan daripada keadaan orang munafik yang bermula setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Masa di Mekah tak ada lagi. Di kota Mekah hanya ada sama ada kafir ataupun Islam. Itu je. Tetapi bila Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, maka bermulalah tercetusnya satu golongan yang disebut munafikin, iaitu mereka yang mengaku Islam tetapi sebenarnya mereka berusaha untuk menjatuhkan Islam. Allahu Akbar. Sebab ni saya ambil kata-kata daripada Hasan Basri. Kata-kata daripada Hasan Basri rahimahullah taala. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Mukasyafatul Qulub atau yang bahasa Arabnya, ataupun diterjemah ke bahasa Melayu dia panggil penenang jiwa. Kata Hasan Basri rahimahullah taala, pada zaman Nabi SAW, orang munafik ni tak nampak. Tak nampak sebab mereka masa tu masih takut-takut, malu-malu ada. Tetapi kita zaman kita, itu zaman dia dah. Kita tahu dah berapa lama dah dengan kita. Dia kata zaman kita ni orang munafik adalah terang-terangan. Allahu Akbar. Makna boleh nampak dengan mata kasar. Tapi jika kita tuduh seorang tu munafik pula kan, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi setelah mana Allah Ta'ala ceritakan dahulu rentetan peristiwa peperangan Uhud. Sebab perang Uhud itulah orang kata satu contoh di mana peranan orang munafik nak memecah belahkan tentera-tentera Islam, nak melemahkan tentera Islam dan umat Islam yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, setelah Allah ceritakan peperangan Uhud, Allah kembali semula ke peperangan Badar. Sedangkan peperangan Uhud berlaku kemudian. Peperangan Badar berlaku dahulu. Peperangan Uhud berlaku pada tahun 3 Hijrah. Sedangkan peperangan Badar tahun 2 Hijrah. Tujuannya Allah nak jelaskan adalah walaupun ada orang munafik sana, mereka cuba nak mencah belahkan Islam. Allah cerita pula peperangan Badar, nak ceritanya pertolongan Allah Ta'ala. Di mana kalau kita masih ingat lagi, tentera Islam hanya 313 orang. Dan tentera kafir itu dalam anggaran antara 900 hingga 1000. Tapi banyak yang ahli sejarah kita mudah-mudah bagi 1000 ya. Tak apalah. Jadi makna 3 kali ganda. Sedangkan kelengkapan yang tidak ada di kalangan tentera Islam, kelengkapan tidak ada, kekuatan yang jauh lebih lebih lemah berbanding pada orang kafir. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi pertolongan. Allah Ta'ala bagi pertolongan. Maka di antaranya Allah turunkan malaikat memberi kekuatan kepada tentera Islam. Malaikat bukan perang pun. Kalau malaikat nak perang, cukup satu malaikat dah habis semua manusia. Cukup dah. Tapi Allah turunkan supaya mereka ada kekuatan untuk menentang orang kafir tadi. Baik, maka situlah kekalahan
orang musyrikin buat kali yang pertama, malahan kebanyakan daripada pembesar musyrikin Mekah di kalangan puak Quraisy sendiri yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Itulah Allah Ta'ala jelaskan, seperti mana dalam ayat yang telah lalu, semasa Rasulullah SAW berada di Mekah, Allah Ta'ala minta bersabar dulu. Allah akan timpakan malapetaka kepada puak-puak musyrikin, tapi tunggulah masa dia. Sebab itulah dalam masa yang sama juga kita ingat, bulan Ramadan dikaitkan dengan bulan kesabaran. Banyak kelebihan bulan Ramadan, bulan kesabaran. Jadi kita nak dapat keredaan Allah Ta'ala, maka kita kena buat amal ibadat dengan penuh kesabaran. Kalau tak sabar, main tarawih dah 20 rakaat tak habis. Subhanallah, cuba kita lihat kelemahan umat zaman sekarang ni amat ketara. Zaman dulu mana ada tarawih 8 rakaat, tak pernah dengar. Kalau kita dengar satu negeri je lah, negeri Perlis lah dulu. Itu daripada awal lah. Sekarang habis dah. Jangan kata orang Perlis dah, semua habis dah. Kebanyakan 8 dah tinggal. Allahu Akbar. Kita apa insya-Allah. Jadi kita lihat kepada ayat 127. Baik, iaitu Allah Ta'ala jelaskan kekalahan. Kekalahan orang musyrikin Mekah di peperangan Badar. Kemudian Allah bagi pertolongan, dan pertolongan itu datang daripada Allah Ta'ala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik. Jadi kekalahan kepada orang kafir tadi. Inilah Allah sebutkan kenapa Allah Ta'ala jadikan asbab dalam peperangan tadi, kekalahan untuk orang kafir tadi. InsyaAllah kita lihat ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqta'a tarafan minal ladzina kafaru ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Inilah alhamdulillah pertolongan Allah Ta'ala kepada kaum muslimin. Baik, liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru. Jadi Allah jelaskan, Allah Ta'ala menolongmu ya Muhammad dalam peperangan Badar, iaitu dengan beri bantuan ini. Bantuan diturunkan malaikat sebagai memberi kekuatan kepada tentera Islam. Tujuan apa? Liyaqta'a tarafan, untuk membinasakan tarafan, segolongan, bukan semua, segolongan minal ladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Baik. Jadi sini maka Allah jelaskan, Allah SWT tidaklah memerintahkan tentera Islam untuk berjihad dan berperang, melainkan di sebaliknya ada hikmah yang besar yang terkandung dalamnya. Malahan dalam setiap kejadian, sama ada kita nampak baik buruk, semuanya ada hikmah di sebalik keadaan tersebut. Baik. Jadi kerana hikmah inilah Allah Ta'ala menyebutkan, maka di antara kemungkinan yang biasa terjadi dalam peperangan, iaitu ada kemenangan dan kekalahan. Maka di sini dalam peperangan ini, peperangan Badar, orang Islam telah yang bilangannya yang sedikit, tetapi dapat mengalahkan golongan yang lebih ramai tadi. Baik, sebab tu di antaranya Allah sebut, ini antara dalam hikmah peperangan, liyaqta'a tarafan, untuk membinasakan segolongan. Segolongan Jadi sebab tu kalau kita segolongan yang dimaksudkan sini, yang paling kita nampak adalah pembesar Quraisy. Sebab mereka inilah yang sering kali mencanangkan peperangan, dan juga masuk dulu berlakunya pengusiran Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah, tempat kelahiran baginda sendiri. Sebab tu maka Allah jelaskan kenapa tadi, sebab Allah Ta'ala nak binasakan segolongan, supaya yang nampak kuat tadi mati, maka tinggal pengikut mereka yang lebih lemah, yang mungkin dengan sebab tidak ada yang menentang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah akan dapat hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab Allah jelaskan siapa mereka ini, minal ladzina kafaru, tu daripada orang-orang kafir tadi. Yang kedua, au yakbitahum, atau untuk menjadikan mereka hina. Di situlah mereka nampak,
Allah Ta'ala memuliakan umat Islam walaupun bilangan mereka sedikit, kelengkapan mereka sedikit. Ya, tentera Quraisy, ya, yang kafir itu ketika itu, ya, mereka dengan bilangan unta, ya, macam slide lepas kita beritahu dah, bilangan unta, kelengkapan perangai mereka lebih banyak lagi daripada tentera Islam. Ya, tentera Islam kebanyakan jalan kaki je. Allahu Akbar. Baik. Maksud pada ayat ini iaitu Allah Ta'ala menghina mereka. Mulai mereka dalam penuh keadaan kadang-kadang apa? Kalau kita malulah orang yang ramai kalah pada orang yang sedikit. Allah tunjuk kekuatan itu bukan ada pada bilangan tadi. Ya. Baik, ya. Jadi yang demikian ini Allah Ta'ala nak supaya supaya mereka melihat kekuatan yang mereka ada itu bukanlah dapat menolong mereka, tetapi pertolongan yang sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Allah jelaskan pada akhir ayat ni, au ya'bitahum fayanqalibu khaibin, atau menjadikan mereka hina lalu mereka kembali fayanqalibu kembali, iaitu kembali dalam keadaan apa? Khaibin, kecewa dengan tidak beroleh apa-apa. Dengan kata lain, tentera musyrikin mereka gagal untuk mengalahkan tentera Islam tadi. Jadi baliklah mereka dalam keadaan penuh dengan kehinaan. Baik, jadi oleh sebab itulah Allah Ta'ala menjelaskan supaya manusia melihat, supaya manusia tadabbur setiap peristiwa tadi. Semua peristiwa itu menunjukkan bahawanya hukuman sama di dunia apatah lagi di akhirat hanyalah milik Allah Ta'ala. Allah boleh beri kemenangan pada siapa Allah Ta'ala kehendaki tadi. Dan demikianlah juga di akhirat nanti hanya Allah Ta'ala yang memutuskan, ya, ahli syurga dan juga ahli neraka. Baik, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, ya, bahawasanya, ya, dalam kita itu sama ada kemenangan, hidayah itu bukanlah di tangan Nabi SAW. Semua itu datang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam ayat seterusnya kita lihat dah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ini ya. Jadi selama Allah telah tadi, Allah Ta'ala mengalahkan tentera kafir yang ramai dengan tentera Islam yang sedikit itu sebagai pengajaran tadi. Baik, ini antara tugas Nabi SAW. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, wahai Muhammad. Baik, jadi makna di sini adalah Allah Ta'ala menjelaskan urusan Nabi SAW hanya ikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Jadi hal sini, dalam hal ini tentera Islam hanya bilangan mereka sedikit tu hanya persediaan. Asalnya kita tahu mereka keluar yang dalam peperangan Badar asalnya bukan nak perang. Bukan nak perang, sebab mereka keluar tadi tujuannya adalah untuk mengganggu rombongan dagangan pok-pok musyrikin Mekah, untuk melemahkan ekonomi mereka. Tetapi akhirnya berlakunya peperangan. Baik. Jadi sebab itulah Allah jelaskan, bukanlah menjadi tanggungjawab engkau ya Muhammad, untuk mengatur manusia ni. Sebab nak bagi kejayaan ataupun kekalahan tadi, itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Allah menjelaskan tugas Nabi SAW hanyalah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, itu sahaja. Baik, ini seperti benar dalam surah Ar-Ra'd Allah Ta'ala menjelaskan ini tugas Nabi yang sebenar. Ba'az billahi syaitanir rajim, fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu ya Muhammad hanya menyampaikan saja. Menyampaikan, buatlah apa yang Allah Ta'ala perintahkan, itu saja wahai Muhammad. Baik, wa 'alainal hisab, sedangkan kamilah yang akan menghisap amalan mereka, iaitu Allah Ta'ala yang beri balasan. Itulah, jadi kita muslimin dan muslimat kepada Allah Ta'ala, ambillah pengajaran. Kita sekali buatlah, tunaikanlah segala perintah Allah Ta'ala, itu saja. Yang lain itu kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuklah juga kita mengajak sahabat-sahabat kita
Di kalangan orang Islam ni kita supaya teguhkan keimanan mereka, banyakkan amal ibadat, buat persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan demikianlah juga dalam surah Baqarah lepas lalu. Dalam ayat 272 Allah Taala berfirman, ba'da min syaitan rajim, laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Bukanlah kewajipanmu wahai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Allah kata, ya Muhammad, kau bukan boleh petunjuk kepada sesiapa, tetapi Allah lah yang beri petunjuk, yakni beri taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Sebab kita lihat, kita ajak orang buat baik, kita ajak orang buat baik dah, ya. Kalau orang tu dia dengar, dia nak buat, itu adalah taufik daripada Allah SWT. Tu, ya. Sebab itulah muslimin yang minta Allah Ta'ala, kita ni berusaha untuk cari ke arah situ. Sebab tu kita kena luangkan masa kita, terutama untuk menuntut ilmu. Allahu Akbar. Ilmu dalam agama ya amat luas. Amat luas. Sedangkan kalau kita lihat yang dalam dunia ni sekalipun, ya, satu ilmu tu kita contohnya kita nak jadi doktor tu berapa lama? Berapa lama dia nak belajar? Bila dia jadi doktor, kemudian kalau dia pakai bukan satu daripada kepala sampai kaki. Kalau mata, pakai mata je. Telinga, pakai telinga. Tak boleh pakai semua. Allahu Akbar. Nak ceritanya ceteknya ilmu kita, ya, ilmu manusia ni berbanding pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, ya. Jadi hatilah yang Allah telah menjelaskan, ya, kunjung Nabi jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, ya. Tu. Yang lain itulah terserah pada Allah SWT. Tu. Laisa laka minal amri syai', bukan jadi tanggungjawab ya Muhammad katakan sesuatu pun nak beri petunjuk kepada mereka. Au yatuba alaihim. Allah jelas au yatuba alaihim, termasuklah jelaskan atau, ya, tu. Kalau yang tadi ni Allah Ta'ala beri petunjuk kepada siapa dia kenaki, atau Allah menerima taubat mereka. Allah menerima taubat maknanya iaitu mereka yang berhenti pada kekufuran, lalu mereka beriman, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini kalau kita lihat ramailah. Cuba kita lihat dalam peperangan Badar, ketuanya siapa? Abu Sufyan. Masa tu belum Islam lah, ya, Abu Sufyan, ya tak? Tu peperangan Badar. Kemudian kita tengok dalam peperangan Uhud, ada lagi siapa? Panglima tentera berkuda musyrikin, ya, Sayyidina Khalid Al-Walid. Nampak? Dan kemudian mereka ni nampak tak? Ya? Sebelum pembukaan di kota Mekah pada tahun 8 Hijrah tu, mereka telah pun beriman. Allahu Akbar. Ya? Sebab apa? Sebab mereka bertobat kepada Allah SWT. Kembali mereka kepada jalan yang diredai oleh Allah SWT. Ya? Iaitu mereka berhenti pada kekufuran, lalu Allah Ta'ala beri taufik kepada mereka untuk mendapat hidayat tadi. Baik. Itu yang bertaubat. Atau kalau tak nak bertaubat lagi, au yu'adzibahum. Au yu'adzibahum, atau Allah Ta'ala mengazab mereka, iaitu di dunia. Di dunia dengan kekalahan mereka dalam peperangan. Ini kalau kita lihatlah musuh-musuh Nabi SAW. Siapa dia? Abu Jahal. Ya, nampak tak? Yang mati Abu Jahal. Ada lagi yang lain. Al-Walid bin Mughirah. Dan beberapa orang lagi yang ketua-ketua musyrikin Mekah. Mereka ni yang terbaik yang mati tu. Baik. Jadi Allah jelaskan itulah. Sama ada mereka tu bertaubat dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala, ataupun mereka akan diazab. Di dunia mereka diazab dengan kekalahan dalam peperangan. Mati. Bila mati, fahamlah, di akhirat pula akan dimasukkan ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua itu bukan Allah Ta'ala zalim, kena faham. Allah Ta'ala mati mereka kafir sebab Allah sebut fa innahum zalimun. Ini sebab dia, ya, kerana sesungguhnya mereka itu adalah orang yang zalim. Allah sebut mereka zalim. Jadi ginilah, ya. Jadi muslimin dan muslimat Allah Ta'ala, kita kena fahamlah, Allah Ta'ala sebenarnya dia bagi peluang kepada manusia tu. Sebab tu Allah Ta'ala panjangkan umur. Allah bagikan apa? Masa kepada kita ni untuk muhasabah, untuk kita kembali kepada jalan Allah SWT. Dan apatah di bulan Ramadan, ya, kita tak sibuk dengan makanan, jadi otak kita lebih terbuka. Kalau tidak, sibuk je, nak ke sana nak ke sini. Tapi kalau tak beri masa juga tu, wallahu a'lam lah. Ingat taufik tu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah jelaskan fa innahum zalimun, kerana mereka itu orang zalim.
sehinggalah mereka berhak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Imam Bukhari, diriwayatkan daripada Salim, daripada ayahnya iaitu Ibnu Umar. Ni cucu dari Sayyidina Umar namanya Salim. Diriwayatkan daripada bapaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, iaitu Ibnu Umar telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda mengangkat kepalanya daripada rukuk pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua dalam solat fajar. Solat fajar. Macam tadi dah, solat fajar, solat subuh lah. Kita baca apa? Kita baca doa kunut dah. Dah, ya. Maka baginda berdoa. Baginda berdoa tu ya. Nak bangun dari rukuk sebelum sujud kan. Rakaat kedua. Rasul berdoa tu. Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ba'da ma yaqulu samiallahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu. Fa anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'un. Tu di antara sebab turunnya ayat yang tadi. Iaitu doa Nabi, ya Allah, kutuklah si fulan dan si fulan. Laknat ni jauhkan rahmatnya. Iaitu setelah mana Rasulullah bangun dari rakaat Rasul baca samiallahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Rasul doa tadi. Baik ya. Lalu Allah Taala turunkan ayat ni. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka ya Muhammad, bukan hak engkau Muhammad. Tu diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Tu sebab tu bukan Rasul tak adalah hak jenis tu. Tak ada doa itu. Baik Imam Ahmad diriwayatkan hadis daripada Salim ini juga daripada bapaknya iaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya ni hadis lain. Saya mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, Allahumma al'anil Haris bin Hisham, Allahumma al'an Suhail bin Amrin, Allahumma al'an Safwan bin Umayyah. Fanazal hazil ayah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Jadi ni tu. Jadi Rasulullah sini hadis ni hampir yang tadi, cuma tadi tak ada nama, hak sini ada nama. Ya Allah, laknatkan iaitu jauhkan rahmatnya. Si fulan daripada si fulan daripada rahmatmu tu. Kemudian Allah sebutkan, ya Allah, laknatkan Al Haris bin Hisham. Siapa mereka ni? Inilah penentang-penentang Nabi. Ya, orang yang kuat menentang Nabi ya. Al Haris bin Hisham. Ya Allah, laknatlah Suhail bin Amrin. Ya Allah, laknatlah Safwan bin Umayyah. Tu. Baik, lalulah turun ayat ini. Tu ayat tadi, laisa laka minal amri syai'un tadi. Tu. Kemudian Allah jelaskan, ya Muhammad, bukan urusan kau ya Muhammad. Nak laknat mereka ke? Nak buat apa? Bukan. Sebab tu Allah tahu, au yatuba alaihim, atau mungkin Allah terima taubat mereka. Taubat mereka dah. Kalau tak terima taubat mereka masih kafir, au yu'adzibahum, atau Allah Taala akan menyiksa mereka, azab mereka. Tu. Baik dah, maka di sini kata Imam Ahmad, ternyata mereka ini dia apa? Mereka dulu bermusuh dengan Nabi. Ternyata taubat mereka diterima. Allahu Akbar. Mereka akhirnya apa? Ada di antara mereka tu yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ya. Sebab tu sekarang ni kita ambil, walaupun kita lihat orang tu sekarang ni dia bukan Islam. Memang kita itu orang kafir. Ya. Kita belum tentu dia kafir tu buat selama-lamanya. Mungkin satu hari kalau dia dapat hidayah daripada Allah Taala, dia boleh jadi orang Islam. Sebab tu jangan dolak nak orang Itu bukan kerja kita. Bukan kita kerja nak hukum ya. Tapi kita hanya apa? Ngajak orang kepada agama Allah, doa untuk mereka. Moga Allah turunkan hidayah kepada mereka tadi. Baik, Imam Bukhari juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini Sahih Bukhari. Kana idza arada an yad'a ala ahadin aw yad'a li ahadin qanata ba'da ruku'i wa rubbama qala idza qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Allahumma anjil Walid bin al-Walid wa Salamata bin Hisham wa Ayyash bin Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Allahumma shdud wata'aka ala mudar waj'alha 'alaihim sinina ka sinin Yusuf yajharu bidzalik wa kana yaqulu fi ba'd salatihi fi salatil fajri
Allahumma al'an fulanan wa fulanan bi ahya'in min ahya'il arab hatta anzalallahu ta'ala laisa laka minal amri syai'un. Apabila Rasulullah SAW nak berdoakan keburukan bagi seseorang ataupun kebaikan atau kebaikan untuk seorang, maka baginda baca doa setelah rukuk, macam kita rakaat kedua dan solat subuh tu, atau dia berkata ketika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, maka doa Allah, ya Allah selamatkan Al-Walid bin Al-Walid bin Al-Walid, Salamah bin Hisham, Al-Ayyash bin Ar-Rabi'ah, serta orang-orang lemah di antara kaum muslimin atau yang tinazah. Ya Allah, kuatkanlah sisaanmu ke atas Bani Mudhar. Ni cerita, dia ada cerita ataupun dikenal sebagai peristiwa Bi'rul Ma'unah. Iaitu puak daripada hak sana tu, mereka minta daripada Rasulullah hantar utusan supaya pergi dakwah di kampung mereka. Maka Rasulullah hantar 70 orang qari, hafiz-hafiz Al-Quran. Tapi semua 70 tu telah dibunuh oleh puak Mudhar tadi. Sebab tu ada nama Mudhar tadi sebab mereka ni mengkhianati Nabi SAW. Jemput wakil daripada Nabi, bukan untuk dapatkan iman, tapi bunuh habis mereka. Allahu Akbar. Sebab tu dia kata Nabi kuatkanlah sisamu kepada Bani Mudhar dan jadikan tahun-tahun tahun yang menimpa mereka itu seperti tahun yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Kemarau zaman Nabi Yusuf yang Nabi Yusuf takbir mimpi dan suruh Yusuf 7 tangkai kering, 7 tangkai yang lembab, 7 ekor lembu. Baik, doa itu baginda baca secara kuat dan pernah dalam beberapa kali salat subuh. Subuh baginda berdoa, ya Allah, laknatkanlah itu, jauhkanlah si fulan dan si fulan dari rahmatmu untuk beberapa orang daripada puak Arab. Kemudian akhirnya Allah turunkan ayat ni, laisa laka tadi iaitu tidak ada ya Muhammad campur tanganmu dalam urusan mereka. Cukuplah, tak perlu untuk doa untuk mereka tadi. Biarlah kami yang menguruskan mereka tadi. Baik, daripada sinilah juga nampak yang mazhab Syafi'i, kita ambil simak apa? Dalam solat subuh kita ada doa kunut. Doa kunut dah. Sebab dalam empat mazhab tu kita Imam Syafi'i yang mengutamakan kunut hak subuh. Hak lain tu mereka kebanyakan kunut witir setiap malam. Kita subuh setiap hari. Okey. Baik, Imam Bukhari diriwayatkan daripada Al-Hamid bin Sabit daripada Anas bin Malik, dia menceritakan Rasulullah SAW terluka di kepalanya pada peristiwa perang Uhud. Tu jadi Rasulullah tu kita tengok perang Uhud kan, kita nampak kekalahan pada tentera Islam maka Rasulullah luka pada kepala baginda tadi. Baik, maka baginda bersabda, ini di antara dikatakan oleh sebagian ulama. Baik, kata Nabi kepada mereka, kaifa yuflihul qaumun syajju nabiyahum, bagaimana mungkin akan berjaya satu kaum yang melukakan Nabi mereka. Sebabnya orang kafir Mekah, mereka tetap umat Nabi juga, tapi mereka telah melukakan Nabi mereka. Maka turunlah ayat ni sebab Nabi Nabi SAW macam doa kebinasaan mereka tadi. Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sedikit pun campur tanganmu ya Muhammad dalam usaha mereka, biarlah kami yang uruskan mereka. Itulah maka di antaranya tadi. Baik, Imam Ahmad diriwayatkan daripada Anas bin Malik ketika perang Uhud. Kalau tadi kepala Nabi luka, ada juga maka Uhud. Baik, gigi Nabi SAW telah patah. Gigi Nabi patah juga sebab jatuh dalam lubang. Dan muka baginda juga terluka. Terluka biasalah dalam perangan. Maka sabda baginda tadi dah, kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadha bi nabiyyihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Fa anzalallahu ta'ala tadi, laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bagaimana mungkin Nabi kata bagaimana mungkin akan berjaya satu kaum yang buat seperti ini kepada Nabi mereka, sampai mereka sanggup melukakan Nabi mereka padahal dia mengajak mereka kepada Tuhannya, iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka Allah turunkan ayat ini, ya Muhammad, kau tidak ada
kuasa kat atas mereka tadi. Baik. Kemudian Allah Taala, ya, Allah Taala berfirman, nah tu. Ayat seterusnya kata ayat, nah. Jadi tadi ayat Allah ceritakan apa? Ya, iaitu Nabi SAW, kerja Nabi hanya sampaikan saja. Apa yang berlaku, itulah daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Ya, tengok ayat seterusnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Tu dah, ya. Jadi apa? Jadi setelah mana Allah Taala menjelaskan, ya, ataupun kerja Nabi SAW hanya menyampaikan apa yang berlaku kepada umatnya, itu orang kafir tadi, itu semualah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah jelaskan di sini, nak kuatkan lagi ni. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tu. Jadi maksud ni adalah Allah jelaskan, ya Muhammad, ingatlah, ya, dan juga beritahu kepada umatmu, ya Muhammad, semua yang ada di langit maupun di bumi, semuanya itu adalah milik Allah Ta'ala belaka. Makna apa? Dalam kekuasaan Allah, Allah boleh buat. Allah boleh buat apa yang Allah Ta'ala kenaki. Begitulah Allah Ta'ala bagi petunjuk hidayat kepada siapa yang dia kenaki, dan begitulah juga Allah Ta'ala boleh menyesatkan siapa yang Allah Ta'ala kenaki. Itu kenapa? Tugas Nabi hanya sampaikan. Jadi tak apa, tidak menjadi tanggungjawab dan Nabi untuk paksa mereka terima hidayat. Begitulah juga kita dah tak nak paksa orang kan. Tak boleh paksa orang untuk Islam. Ya. Tapi bila dah Islam tu, kenalah tunaikan hak-hak ya bagi Islam. Baik, jadi Allah jelaskan semuanya milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala buat apa yang Allah Ta'ala kendaki tadi. Baik. Sebab tu Allah jelaskan di antara mereka tadi, yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Ya, dia menerima ampun kepada siapa sahaja yang dikenakinya, dan dia menyiksa siapa yang dikenakinya. Jadi Allah jelaskan tu, maknanya daripada mereka itu, ya Muhammad, ada yang akan mendapat petunjuk daripada Allah, iaitu mereka akan terima Islam. Sebenarnya saya sebut dah Abu Sufyan. Nampak Abu Sufyan juga akhirnya menjadi tentera Islam yang hebat. Sayyidina Khalid Al-Walid, Allah hebat Sayyidina Al-Walid tak? Dia tujuh hijrah dia memeluk Islam, dia pergi ke Madinah. Kemudian dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan tahun lepas hijrah, Rasulullah takluk Mekah, dialah di antara salah panglima tentera Islam. Allah. Ya, nampak tak? Kita kata macam tak sampai setahun je. Rasulullah dah lantik dia sebagai panglima. Sebab kehebatan dia lah. Allah beri hidayah pada dia. Tu. Sebab tu Allah jelaskan tak? Ya? Allah yang mengatur semuanya. Mengatur semuanya, iaitu tidak seorang pun yang dapat menghalang ketetapan Allah. Oleh sebab itulah sebenarnya Allah jelaskan, seseorang itu tidak diminta untuk bertanggungjawab. Tanggungjawab tak? Nak beri petunjuk kepada siapa ke, nak apa dah? Sebab Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala memutuskan. Jadi sebab tu dia cerita, kerja Rasulullah hanya sampaikan dakwah. Gitulah juga kita sekarang nak. Kita umat Islam ni, kita kena buat amar ma'ruf nahi munkar. Sebab itu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Amar ma'ruf nahi munkar. Ajak benar buat. Sebagai contoh di bulan Ramadan, ajak orang buat baik, banyak bersedekah, beri makan kepada orang yang berpuasa, ajak datang solat tarawih, ajak tilawah ataupun tadarus. Itu. Kemudian orang nak dengar, tak dengar, itu bukan hak kita dah. Biarlah. Kita dah sampaikan. Baik, semua tu Allah jelaskan, Allah yang boleh beri petunjuk kepada siapa dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, sebabnya kita faham. Sebabnya kalau kita lihat dah. Okey. Yang saya sebut dua orang tadi yang besar tadi, siapa dia? Abu Sufyan, Sayyidina Khalid Al-Walid kan. Mereka dulu menentang Islam. Berapa kali berperang dengan Nabi ya? Perang besar-besar dengan Nabi SAW. Akhirnya mereka terima, Allah Ta'ala buka petunjuk kepada mereka. Mereka mendapat hidayah daripada Allah.
Dan akhirnya dua-dua ni menjadi apa? Panglima tentera Islam. Mereka pula yang kuat, menegakkan Islam. Subhanallah. Sebab tu kita tengok sekarang, kita apa? Mungkin sekarang kita seorang tu dia tak dapat hidayah lagi. Kita doalah untuk dia lah. Sebab apa? Kalau dia dapat hidayah, entah dia lebih daripada kita. Cuba kita lihat sekarang, kita boleh terbuka dah. Kadang-kadang kita apa? Kita ni dah Islam lama dah. Islam lama dah tak? Tapi masih lemah lagi. Orang yang baru dapat Islam ni, Allah lebih hebat daripada kita. Subhanallah. Rajin mereka dalam amal agama dia lebih hebat lagi daripada kita dah. Lebih faham mereka lagi daripada kita. Allahu Akbar. Baik. Jadi selama mana Allah Ta'ala menceritakan itu hal yang berkaitan dengan rentetan daripada peperangan. Allah cerita Badar dulu, cerita apa? Uhud dulu, kemudian Badar. Itu bukan kita nak cerita orang mana berlaku dulu dah, tapi ambillah sejarahnya. Itulah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Selagi mana kita menolong agama Allah, in tansurullah yansurkum fal ghalib lakum. Jika kamu yang orang Islam menolong agama Allah, kita sekarang nak tolong agama Allah Taala kan, bukan kata nak macam zaman Nabi dah, nak pergi perang kenapa dah. Sekarang perang nafsu lah. Perang nafsu. Nak boleh datang masjid pun kena perang nafsu juga. Sebab bulan puasa nampaknya apa? Ramai sikit kan. Kalau bulan tak puasa, cuma dia akan bagi alasan. Dia bulan puasa boleh lah datang sembahyang subuh sebab bangun sahur. Habis bulan lain tu bangunlah sahur. Bukan suruh makan. Solatlah. Buat amal ibadat tu sahur. Lepas tu marilah masjid. Sama je lah. Cuma bulan lepas Ramadan, kita disunatkan makan kan sahur. Okey. Baik, jadi setelah itu maka Allah Ta'ala ceritakan pula sebabnya apa? Dalam peperangan ada kemenangan. Bila ada kemenangan, maka di situ tentera Islam akan dapat ghanimah. Ghanimah harta rampasan harta rampasan akan dibahagikan kepada orang yang pergi perang sebagainya, atau ada hak-haknya tadi. Baik jadi apa? Maka di antara itu kemenangan yang Allah bagi kepada tentera-tentera Islam. Baik, dan kemudian Allah jelaskan lagi dah. Sebab harta ghanimah itu adalah harta yang paling halal. Harta yang paling halal bagi umat Islam bila perang orang kafir sebab nak menegakkan agama Allah Ta'ala, itulah, maka situlah juga harta ghanimah ada hak Nabi khasnya. Tu ada hak Nabi SAW 1/5 daripada harta ghanimah tu yang Rasulullah ambil untuk dibahagikan kepada keluarga baginda dan urusan-urusan baginda tadi. Baik, kemudian Allah kembalikan semula kepada masalah kita ke depan dunia sekarang ni. Sebabnya apa? Dalam kita keuntungan tadi, dalam keuntungan tadi maka ada lagi perkara yang kita nak kena lihat, iaitu mungkin dalam perniagaan dan sebagainya dah. Untunglah, tapi jangan ada riba. Ayat seterusnya dikaitkan dengan riba. Sikit sebanyak insya-Allah kita lihat pada ayat seterusnya. Sebab dia harta ghanimah saya kata itu yang paling halal. Yang paling halal sekali Kita tengok ayat yang seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi Allah pesan kepada kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Macam kita ni orang yang yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala dan apa dia boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda. Biasa riba ni berlipat ganda lah. Yalah. Tu. Baik, ini di sini saya tak nak buka hukum fiqh banyak, kalau tidak dia akan jadi semakin panjang sangat. Kita nak faham pada ayat ni je. Baik, jadi dalam hal ni maka Allah Ta'ala telah melarang orang mukmin, orang yakin pada janji Allah Ta'ala tahu dengan hukum ahkamnya. Allah larang orang mukmin melakukan atau dan perniagaan mereka riba hingga makannya berlipat kali ganda. Sebab nak apa? Itu satu keuntungan cepat dapat. Baik, zaman jahiliah dulu kalau kita lihat bila mana seorang yang berhutang tu maka dia akan gandakan maka
Lebih kurang sekarang pun ada juga. Sekarang tak ada juga dah, ya. Kadang-kadang malahan tak dapat lepas dari riba ni. Cuma seolah jadi macam tabiat dah. Jadi macam biar buat macam mana. Okey, baik. Jadi dia akan kata kepada orang berhutang tadi, okey, nak tunaskan hutang ini ataupun kalau lambat ni kena bunga. Nampak tak? Bila sebut bunga tu, itulah yang apa? Riba tu. Tapi sekarang dia hak bunga tu dia ubah lagi nampak sedap. Dia panggil faedah. Dia panggil faedah. Seolah macam apa? Nak menghalalkan dia. Allah tu jaga ya, benar macam ni. Jadi apa? Kalau seorang tu tak dapat lunaskan apa hutang pada tempatnya, maka dia akan kena bunga tadi ataupun kita panggil faedah tadi. Maka nampak tak? Jadi hutang tu asal hutang sikit punya akan jadi seolah macam bertambah. Lambat lagi maka jadi berganda lagi. Allahu akbar. Hak sini senang zaman sekarang tengok ya. Tengok alung lah. Alung tu senang dah. Memang kerja dia tu lah. Ya. Tak sepatutnya kita orang Islam terlibat ya. Jangan terlibat. Sebab benda tu memang haram jelas. Ya, haram jelas sekali. Allahu akbar. Baik. Jadi maka situlah. Maka Allah pesankan jangan buat hal begitu. Kalau nak berniaga lah. Buat cara yang halal. Buat cara yang halal boleh, tidak menjadi masalah. Tapi jangan letak hak riba tadi. Sebab riba tadi benda yang amat besar dosanya. Sehinggalah apa ayat Quran bukan sekali ini tempat lain pun ada lagi. Malah nak Allah Taala bagi ancaman dia. Keadaan orang makan riba tu bila bangkit dari kubur nanti pada hari mahsyar macam orang gila. Kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Macam dia disentuh oleh syaitan macam orang gila. Tak tahulah macam mana tu. Wallahu alam sebab tu Allah jelaskan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi sebab tu Allah kata bertakwalah kamu, iaitu takutlah kamu kepada Allah, tunaikan apa yang Allah perintahkan, hindari apa yang Allah larang tadi, supaya kamu dapat tuflihun, kejayaan, kamu akan beruntung dunia dan akhirat. Baik, jadi muslimin dan muslimat nanti Allah Taala, kita ni sekarang ni manusia ni disuka contoh buat pelaburan ke sebagainya. Sebab apa? Sebab benda tu dapat untung. Yang kita dapat untung dunia ni habis gitu je. Sekarang ni buat pelaburan akhirat. Ni bulan Ramadan ni kita lagi baik. Contoh dia sediakan makanan untuk orang yang berbuka dah. Dia dapat pahala macam orang tu dapat. Subhanallah. Itu Nabi kata, la yanqus minhu syai'an. Dia takkan kurangkan pahala orang tu. Orang tu dapat pahala dia. Orang yang bagi makan dia pula, dia sendiri dapat pahala. Pahala orang tu buat pun dia dapat. Sebabnya kita kena faham, bukan sebab bagi makan saja. Nampak tak? Masa dia puasa tu ada dia bersolat, ada dia baca Quran, ada dia berzikir. Pahala-pahala tu akan dapat juga kepada orang yang bagi makan dia tadi. Subhanallah. Banyak lah. Tu di antara pelaburan dia. Dan juga kita kata perkara-perkara yang sunat. Jangan sunat tarawih saja. Ini wang kita ya Allah. Tengok, kadang datang semayang apa? Dia semayang isyak kan? Lepas habis semayang isyak tu dia tunggu dulu. Tunggu apa? Tunggu semayang sunat tarawih. Sunat tarawih tu dengan sunat ba'diyah selepas isyak tu hak mana besar. Itulah kalau tak ada ilmu. Sebenarnya hak yang selepas ba'diyah hak ba'diyah tu kan, itu lebih besar daripada solat tarawih. Sebab tarawih ini dia khas untuk Ramadan saja. Sebab bulan lain tak ada. Sebab tu orang kita dia sibuk bulan Ramadannya, sebab dia bulan lain tak boleh buat dia tu. Tapi nampak dah, yang boleh buat ni kita kena jaga. Sebab tu dalam mazhab kita ada 10 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i ada 10 rakaat. Yang sunat muakkadah tu kalau kita jaga insya-Allah. Beza kita dengan Hanafi, sebab Hanafi dia ada 12. Dia tambah 2 je. Kita 10 rakaat. Ya. Apa 10 rakaat yang kita jaga tadi? 2 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, 2 selepas Maghrib, 2 selepas Isyak, 2 sebelum Subuh. Ya. Cuma dalam mazhab Hanafi dia 4 sebelum Zuhur. Tu dia banyak sikit, tak apalah. Itu perbezaan sebab memang ada hadis dua-dua tadi. Dan semua tu balasan apa? Allah binakan mahligai untuknya dalam syurga. Tak nak ke? Ini duk sibuk kerja dunia, nak buat banglo atas dunia dah. Penat juga dah. Penat juga kan? Ini kita ini insya-Allah tak penat. Sebab apa? Kekal.
kekal selama-lamanya ya. Dalam syurga Allah SWT. Itu saya kata lah. Pelaburan untuk akhirat tu insya-Allah beruntung. Pelaburan untuk dunia belum tentu beruntung sebab kan orang melabur. Kadang-kadang rugi pun ada kan, bankrupt. Allah Alam. Okey, baik, itu yang Allah jelaskan tadi. Jangan makan riba. Jangan makan riba tadi. Sebab riba ni benda yang haram ya. Oleh sebab tu kena ada takwa. Takwa tu ada di mana? Nabi pernah tunjuk at-taqwa hahuna. Dengan jari Nabi tunjuk di dada. Dada ada apa? Dalam dada ada hati. Mana? Sebab itulah kita kena jaga hati. Kalau hati elok, insya-Allah amalan pun jadi cantik. Allah Taala terima. Ya? Tu. Okey, baik. Insya-Allah sikit lagi ya. Sebab tu Allah jelaskan apa? Bertakwa kepada Allah. Yang paling penting apa? Tengok. Wattaqun narul lati u'iddat lil kafirin. Inilah yang paling jaga sekali. Allah jaga apa? Dan pelihara dirimu dari api neraka. Tu jaga supaya jangan masuk neraka. Sebab apa? Masuk neraka ni wallahu a'lam dah. Boleh keluar ke tak? Wallahu a'lam. Dah. Sebab tu Nabi kata ittaqun nara wala bisyiqi tamratin. Takutlah kamu daripada api neraka tu, walaupun kalau kamu boleh bebaskan diri kamu dengan apa? Sebelah tamar. Betul dia bagi makan orang puasa tak? Bagi buah tamar, buah kurma dan sebagainya. Baik, jadi Allah jelaskan dan bertakwalah kepada daripada Allah supaya kamu mendapat keuntungan dan peliharalah diri kamu dari api neraka. Api neraka tu bukan Allah Ta'ala nak siksa kita ya. Sebab Allah kata apa? U'iddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang kafir. Asalnya untuk orang kafir, iaitu orang tak beriman kepada Allah. Ya, mereka yang tidak membenarkan janji-janji Allah Ta'ala di akhirat. Sebab tu di dunia mereka hidup mengikut hawa nafsu saja. Dia bermaharajalah dengan hawa nafsu mereka, ikut apa nafsu nak buat, tidak taat kepada Allah. Allah kata itulah mereka yang Allah sediakan api neraka. Itu bagi orang kafir, bukan Islam dah. Tapi ingatlah kita kena jadi Islam betul-betul lah. Barulah kita dapat apa? Dapat kejayaan ya, dunia dan akhirat. Baik, macam mana kita nak selamat tadi? Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Jadi Allah ceritakan akhirat besok kan, sebab dia ada syurga neraka. Peliharalah diri kamu, selamatlah daripada api neraka. Betul tak? Cara dia ni. Pertama sekali, wa ati'ullah. Ya, ati'ullah, taatlah kepada Allah. Jadi muslimin dan muslimat ati Allah Ta'ala, bila sebut taat ni mesti ada dua perkara. Yang pertama, kita kena laksanakan segala perintah Allah. Bila kata segala ni, mana kita buat dengan apa? Bersungguh-sungguh. Bukan kadang buat, kadang tak. Tu ya. Itu orang tu tak bersungguh. Dia kata apa? Kalau saya ada masa saya buat. Itu tak bersungguh. Taat kepada Allah ya. Itu dengan laksanakan segala perintah. Yang kedua, hindari dan tinggalkan segala larangan Allah. Itu maksudnya taat. Mesti ada dua tadi. Okey ya. Sebab itu mana tanda kita beriman kepada Allah, tanda kita yakin janji-janji Allah. Sebab orang buat baik dapat pahala, orang buat dosa dapat neraka Allah. Okey, itu yang pertama, mesti pada Allah. Yang kedua, war rasulah. Taat pada Allah, taat Rasul. Inilah taat Rasul ni maknanya kita laksanakan segala perintah Allah Ta'ala, ikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Tanya nak ni bulan Ramadan, maka difardukan puasa kata umat Islam. Jadi kita puasalah dengan hak sebenar-benarnya. Janganlah kita puasa apa? Saya ni puasa belaka. Apa yang saya belaka? Saya tak makan, saya tak minum. Sembahyang pun saya puasa. Tak puasa. Apa nak puasa? Tak sembahyang. Ada juga yang tu dah. Dia puasa je tapi tak sembahyang. Itu silap. Kita laksanakan segala perintah Allah apa? Ikut apa yang Nabi SAW. Ni macam tak solat. Nabi tekankan apa? Solat apa? Berjemaah. Masalah solat tarawih itu Nabi tak pernah tekan solat berjemaah pun. Zaman Nabi tak ada. Zaman Sayyidina Umar tak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada. Zaman Sayyidina Umar pun ada. Tu yang 20 itu adalah sunnah yang dibuat oleh Nabi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tu tapi tak menjadi masalah. Nanti setengah orang kata 8 sebab apa? Dia kata zaman Nabi pun tak ada. Baik dah. Tapi saya bagi balik kalau orang faham hadis.
Bila apa hadis ada satu hadis Sahih Bukhari ni, Nabi SAW bersabda, iktadu bihazaini bi Abi Bakr wa Umar. Tengoklah Sahih Bukhari tu Nabi kata ikutlah dua orang ni, Abu Bakar dan Umar. Perkataan iktadu, iktidak ni kena faham dari bahasa Arab maknanya apa? Ikut siapa? Perbuatan, perbuatan nampak, dan juga percakapan. Sebab dua ni mereka orang yang subhanallah, ni di antara dua yang dijamin syurga orang yang rapat dengan Nabi SAW. Jadi sebab tu kata ulama kita, bila Nabi SAW kata iktadu ni, ikutlah. Jadi apa yang dibuat oleh mereka ini adalah sunnah. Sebab Nabi dah beritahu dah, iktadu tu mana ikut. Jadi lepas tu kalau orang yang buat apa, hak yang 20 rakaat itu adalah sunnah. Sunnah apa? Sunnah yang apa? Yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Walaupun zaman Nabi tu Nabi tak tentukan berapa rakaat. Sebab Nabi takut benda itu wahyu sedang turun, Nabi tak berjemaah, takutnya jadi wajib. Dah sembahyang 5 waktu ni pun dah berat dah. Kalau kena pula sembahyang sembahyang tarawih jadi apa? Wajib pula. Kan berat kan? Subhanallah. Ini apa? Sifat rahimnya, kasih sayang Nabi SAW kepada kita. Nabi takut. Tu. Akhirnya jadi sunat saja kan. Alhamdulillah. Tapi orang kita itu hak sunat dia jaga, hak fardu tak jaga. Silap pula. Macam saya kata dah, sembahyang tarawih dia sembahyang 5 waktu tak pun. Dia main sembahyang sebab apa? Main syak je. Sebab nak sembahyang tarawih. Ada juga macam tu kan. Macam-macam lah panggil manusia. Kita ni ada ilmu amal. Sebab tu yang nampak ayat ni Allah kata taatlah kepada Allah, iaitu bertakwalah kamu, cara kamu bertaat kepada Allah dan ikut cara Rasulnya, la'allakum turhamun. Nampak tak? Mudah-mudahan kamu dirahmati, kamu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi sebab itulah muslimin kita ni kalau boleh nak rahmat atau bukan kata nak berkat dengan rahmat tu benda yang sama. Benar. Sebab berkat itu datang dari rahmat Allah. Nak datang dia rahmat ni mesti datang kepada Allah, ikut yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam bulan puasa ni. Kalau kita lihat dah ayat yang wajib kita tahu tak? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai yang beriman, difardu kepada kamu berpuasa seperti mana difardukan kepada umat dahulu. Makna umat dahulu dah puasa dah. Jadi puasa ni bukan kita saja. Umat dahulu siapa? Kata ulama tu Bani Israel dulu. Ni zaman Nabi Musa pun ada dah. Mereka puasa dah. Cuma bukan bulan Ramadan. Bukan bulan Ramadan. Atau dia puasa mereka tertentu. Semua puasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Ada kan? Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan. Allah sebut apa mudah-mudahan? Sebabnya walaupun puasa, bukan semua orang akan dapat jadi takwa. Sebab Allah kata mudah-mudahan. Makna orang yang bersungguh-sungguh saja. Orang yang bersungguh-sungguh masa puasa, dia taat perintah Allah, dia ikut cara Rasul, insya-Allah mereka ini akan berjaya. Mereka akan jaya. Kalau tak akan berjaya. Puasa saja. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jelaskan tak? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, tidak ada pahala puasa baginya melainkan lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga macam mana? Dia tak makan, dia tak minum. Itu orang puasa dah nak. Sembahyang pun tidak. Amal-amal hak baik, Al-Quran pun tak baca. Zikir pun tak ada. Dapat apa? Wallahu a'lam. Itu yang Nabi kata apa? Ramai puasa tapi tak ada pahala puasa. Allahu akbar Puasa sajalah. Allahu akbar Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dengan pagi ini dapat jadi panduan kepada kita. Walaupun ayat kita daripada yang dahulu tu dikaitkan dengan peperangan berlaku zaman Nabi SAW, ambil yang tiba pengajaran. Semuanya dalam Allah Ta'ala jadikan sejak zaman Nabi ke bila pun Allah nak lihat ketakwaan kita. Dan ketakwaan itu tidak akan dapat dicapai melainkan dengan kesabaran. Sabar apa? Sabar kita ni dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab tu dahulu kalau kita lihat dalam kitab kita, banyak ulama dituliskan ada 3 perkara yang berkaitan dengan sabar. Tapi saya baca lain, maka saya bagi 4. Saya akan tambah macam tu jadi 4.
Okey, kita ni bisa bila sebut bersabar, pertama dia, sabar apa? Bila ada ujian. Contohnya ada kematian sebagainya, kita sabarlah. Terimalah apa yang Allah Taala tentukan. Okey, itu ujian. Sabar apa? Menghadapi ujian pada Allah Taala nak. Zaman lu ada Covid dan sebagainya. Kena sabar. Sabar dalam apa? Dalam kesusahan kan? Itu. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Nak sembahyang tarawih pun kena sabar. Nak dapat ilmu kena sabar. Ya, kalau tak sabar, saya pun tak boleh ilmu situ. Bukan setahun dua kita belajar ya. Panjang. Ya, orang pergi ke Mekah kalau tak sabar, tak boleh juga. Asyik nak bergaduh ya. Ya dah, tempat sempit, nak pergi tanah pun susah sebagainya. Nah, sabar dan ketaatan. Kan? Hak ketiga ni. Ya. Yang ketiganya adalah sabar daripada mencegah maksiat. Ataupun hak ni ada yang tiga ni yang ulama bagi. Makna dia ni kita ada kesempatan. Ada kesempatan, ada peluang untuk buat maksiat. Untuk buat maksiat tak? Tapi kita bersabar. Sabar apa? Sabar diri kita lah. Jangan ya. Kita takut pada Allah. Tiga lah. Yang keempat ni, yang jangan tak. Sabar di atas nikmat. Tu. Nampak? Sabar atas nikmat ni jarang orang sebut. Cuba lihat nikmat. Allah bagi kesihatan kepada kita. Kita sabar macam mana? Gunakanlah kesihatan kita ni. Cari apa yang Allah redha kepada kita. Datang ke masjid. Buat amal ibadat. Dan sebagainya. Ya? Tu dan nikmat dah. Allah bagi kekayaan kepada kita. Kita gunakan infak. Kita belanjakan tempat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala redai. Termasuk lagi bulan Ramadan dah. Bagi makan. Orang yang berpuasa. Banyakkan sedekah. Ni sabar tak? Nikmat. Kalau tak sabar tak nikmat ni, contohnya dia banyak harta dah. Dah sembahyang pun tinggal, majlis agama pun tak peduli. Sebab apa? Duk belanja je harta kekayaan dia. Duk senang je. Nampak tak? Jadi 4 perkaranya, barulah insya-Allah kita akan berjaya dunia dan akhirat ya. Ingatlah saya kata tadi daripada apa? Tentang masalah puasa dah. Allah sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Itu bukanlah jaminan daripada Allah. Allah sebut la'alla. La'alla ni bukan benda yang boleh berlaku. Bukan benda boleh berlaku orang apa? Semestinya. Sebab bahasa Inggeris dia perhaps. La'alla, perhaps, barangkali. Boleh jadi orang tu dengan puasa dia jadi elok. Boleh jadi dia puasa gitu saja. Tak ada ubah pun. Tahun dulu macam tu, tahun ni macam ni. Tahun nak lain pun macam tu juga. Ada macam tu juga. Yang dia sebut apa? Puasa nak raya. Tu je dah. Bukan puasa nak tunaikan apa? Amal ibadat dengan sebanyak-banyaknya. Orang ni orang yang rugi. Baik, jadi insya-Allah kita sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita pencerahan, kita dapat memahami isi kandungan ayat-ayat yang telah kita bentang kapal lagi ni, dapat jadikan panduan untuk kita amalkan dan dapat pula kita wawarkan lagi pada sahabat-sahabat yang tiada sini. Walahuna aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.